وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا. اللهم ya Allah, lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkan segala urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, dan bukalah simpulan lisan kami. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amin ya rabbal alamin. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hari ini kita masuk dalam tajuk dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi, muka surat 197. Jadi kitab ini kitab yang mengajarkan kepada kita akhlak. Bagaimana Sayyidatina Aisyah ditanya kaifa khuluquhu, bagaimanakah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu jawab Sayyidatina Aisyah, kana khuluquhu al-Quran, adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diajarkan Quran itu. Apa yang ada dalam Quran itulah akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun sering mengulang-ulang nak meniru akhlak Rasul, nak ikut akhlak Rasul. Jadi kalau nak ikut akhlak Rasul, kita coba tengok apa yang telah disebutkan oleh Quran, dan nanti Imam Nawawi bawa pula datang beberapa hadis-hadis yang akan menjelaskan ayat-ayat tersebut. Jadi tajuk kita hari ini di muka surat 197 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Kata Imam Nawawi, bab tentang menghormati alim ulama, orang-orang yang terpandang, orang yang ada kedudukan, termasuklah orang tua, mak ayah kita, dan orang-orang yang berjasa. Ini tajuk dia. Jadi tajuk ini akan menjelaskan antara akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Macam mana Nabi membina bangsa, Nabi membina masyarakat, Rasulullah membentuk sahabat-sahabat yang kita pun sebut macam mana akhlak sahabat. Inilah antaranya Rasulullah membina sahabat dengan akhlak yang diajar Quran. Jadi antaranya Quran mengajar kita memuliakan orang yang punya ilmu, orang yang punya pangkat kedudukan, dan orang yang dipanggil duduk dalam darjat orang tua dalam keluarga kita. Nanti masuk bab macam mana Rasulullah mengajar kita meletakkan orang tua kita ni kena pada tempat dia. Baik. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, oleh kerana kita nak tengok akhlak Quran yang diajarkan dalam Quran oleh Allah kepada Rasul. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun, katakanlah adakah sama orang yang mengetahui
walladzina la ya'lamun, dengan orang yang tak mengetahui. Maknanya sama tak orang berilmu dengan orang tak ada ilmu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, qul hal yastawil ladzin, adakah sama orang buta dengan orang celik? Jawapannya tak sama lah, kan? Begitulah orang yang punya ilmu dengan orang yang tak ada ilmu mesti ada beza dia. Innama yatadhakkaru ulul albab, sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Innama yatadhakkaru, sungguhnya yang banyak ambil peringatan ni dipanggil golongan yang digelar sebagai ulul albab. Ulul albab ni dipanggil orang cerdik. Sebab manusia ni dia pecah dua, satu dipanggil ulul albab, satu lagi golongan Ahmad albab. Ya, ulul albab ni orang cerdik, Ahmad albab ni dia ketuk pintu baru dia faham. Ahmad albab. Dalam bahasa Arab dipanggil ulul albab. Quran sebut ulul albab. Ada satu lagi ayat Allah inna fi khalqis samawati wal ardh, pun Allah sebut ini golongan ulul albab. Tak sebut ulul albab ni orang cerdik. Hari ni kita panggil golongan pemikir, saintis, profesor. Tapi mereka yang berfikir nak mendekatkan diri pada Allah, semakin kaji, semakin melihat kebesaran Allah, itu dengan ulul albab. Ya, sebab itu hari ini ada satu MRSM dipanggil MRSM ulul albab. Dia nak lahirkan orang yang berjiwa teknokrat, profesional, tetapi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil ulul albab. Maka ayat ini sendiri menjelaskan antara akhlak mulia ialah memuliakan orang yang punya ilmu. Ya, baik. Mana ayat dan mana hadis-hadisnya pula, supaya kita ni memuliakan. Nanti sampai bab salah tak kita ni meletakkan orang dalam satu kedudukan. Macam kita buat event kan, kadang-kadang kita buat family gathering tu, letakkan tok kita satu meja khas. Ini meja untuk atuk kita, ataupun kita nak bagi sama tok, tak ada double standard, beratus semua tu. Nanti masuk dalam bab hadis nanti Nabi ajar kita letak orang tengok kedudukan dia juga. Jadi tak salah sebenarnya kita letakkan meja, sebab hari ni kan banyak orang nak sama rata. Kita ni jangan double standard. Ini tuan-tuan, Rasulullah ajar kita sendiri supaya memuliakan orang yang ada kedudukan. Apatah lagi mak ayah kita tu. Ini atuk dia, tok sama je tu. Atuk kena beratur macam kita orang. Atuk belakang, kau mengajar dia cucu. Itu semuanya tak ikut akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini tajuk dia ni. Nanti sampai dalam bab sembahyang pun Rasulullah susun orang. Sembahyang pun disusun. Tengok hadis yang pertama. Wa an Abi Mas'ud Uqbah ibn Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bisunnah fa in kanu fi sunnah sawa'an fa'aqdamuhum hijrah فإن كانوا في الحجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريماته إلا بإذنه رواه مسلم وفي رواية له فأقدمهم سلما بدل سنا أي إسلاما وفي رواية يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم حجرة فإن كانوا في الحجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا.
daripada Abi Mas'ud, namanya Uqbah bin Amir Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya umul qauma, hendaklah yang jadi imam pada suatu kaum itu orang yang lebih banyak menghafaz Quran, yang lebih banyak membaca kitab Allah, yang lebih ingat Quran itu. Sebab itu nanti jadi khilaf mazhab antara hafiz Quran dengan orang yang alim Quran, mana kita nak utamakan. Kalau ikut mazhab Hanafi, dia utamakan orang yang hafiz Quran. Kerana di sisi mazhab Hanafi, orang hafiz dia mesti faham Quran dan mengamal Quran. Tapi di sisi mazhab Syafi'i, kita utamakan orang yang lebih alim walaupun dia tidak hafiz Quran. Kerana mazhab Syafi'i, orang yang alim itu dia lebih tahu halal, haram, sah, batal dalam ibadah, walaupun dia tidak hafiz Quran. Tapi mazhab Hanafi dia utamakan hafiz Quran. Kerana bagi orang mazhab Hanafi, kalau dia hafiz Quran, dia mesti kena tahu hukum hakam dalam Quran. Dan mereka mengambil hadis ini, Nabi ajar kalau nak nanti orang jadi imam yang lebih banyak membaca Quran dengan maksud yang lebih faham akan isi kandung Quran. Fa in kanu fil qiraati sawaan, kalau semua dua-duanya sama dalam hal bacaan Quran, maka pilihlah fa'alamuhum bisunnah, orang yang lebih faham tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut orang yang lebih banyak baca Quran, selain dia belajar Quran, faham Quran, dia tahu tajwid, hukum hakam Quran. Sebab zaman dulu bila orang yang faham Quran, dia faham apa yang ada dalam kandungan Quran, termasuk halal, haram, sah, batal. Dia tahu hukum hakam tajwid, dia tahu dalam bab-bab qiraat dan sebagainya. Jadi itu yang kita letakkan utama. Nak sebut tuan-tuan, Rasulullah ajar kita bagaimana meletakkan orang dalam sesuatu tempat itu. Nah, kemudian Nabi kata, kalau sama taraf dia, dua-dua faham Quran, dua-dua dia ni orang yang mahir Quran, cari yang mana lebih faham sunnah. Baik, fa in kanu fi sunnati sawaan, kalau dua-duanya dalam bab sunnah ni, memahami sunnah Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, sama taraf dia, fa aqdamuhum hijratan, pilih orang yang lebih awal berhijrah. Yang mana lebih awal? Hijrah. Di sini kita faham kerana zaman hari itu orang berhijrah tinggalkan Mekah pergi Madinah Al-Munawwarah. Sekarang ni dah tak ada orang hijrah pindah tempat. Di sini kita faham hijrah dengan maksud orang yang lebih awal masuk Islam, lebih awal Islam dia. Sebab itu orang yang hijrah, Nabi kata la hijrata ba'dal fath, dah tak ada hijrah dah lepas dibebaskan kota Mekah tu. Tapi yang ada dalam bab hijrah ialah dalam masalah tinggalkan benda-benda jahat, itu masih berlaku lagi hijrah al-jihad wan niyah itu. Kemudiannya, kalau dalam bab hijrah pun sama juga. Nabi kata fa aqdamuhum sinnan, cari yang lebih tua sikit. Baik, yang lebih tua, lebih senior. Dan janganlah seseorang itu dalam bab meletakkan kedudukan manusia, ini bicara soal orang nak diletakkan jadi imam. Ya, begitulah kita nak lantik orang menduduki satu-satu tempat. Kemudian sabda Nabi SAW, wala ya'ummanna rajulu ar-rajula fi sultanih, dan jangan seseorang menjadi imam pada tempat kekuasaan orang lain, dan jangan seorang duduk pada tempat kehormatan orang lain kecuali atas izinnya. Apa maksud Nabi? Jangan jadi imam di tempat kekuasaan orang lain. Dia begini, dalam adab, ini adab kita bicara soal adab. Rasulullah ajar kita adab. Adab kita ni kena muliakan orang yang lebih berilmu,
orang yang lebih awal Islam, orang yang lebih tua, sehingga kalau nak pilih calon-calon imam itu pilih yang senior begini, kecuali lah memang masjid itu dah ada imam lantikkan, itu cerita lain. Ini kita sebutkan dalam soal dalam rumah ke, dalam pejabat kita yang ada imam tetap, ni contoh ya. Kemudian Nabi kata jangan jadi imam di tempat kuasa orang lain begini. Walaupun kita ni di sudut seniority kita lebih tua, bacaan pun lebih bagus, dan kita lebih faham tentang hukum hakam fiqah, tapi ingat kalau kita di kampung orang, kita tak boleh rampas kuasa orang. Jangan ambil mikrofon saya imam tu. No way. Itu adab kita di tempat orang yang sudah ada imam di situ, yang sudah dilantik imam oleh masyarakat setempat. Nabi pesan wala ya umma, jangan kita menjadi imam di tempat yang ada kuasa orang lain. Itulah nanti masuk bab adab. Kerana ini adab kita. Sebab nanti bila baca hadis-hadis lain, ini basic ni kena ada. Termasuklah nanti kita masuk bicara soal kelebihan azan. Kita ni nanti masuk bicara bab kelebihan azan. Sampai Nabi sebut, kalau orang tahu kelebihan azan ni, pakat berebut azan. Ya, kalau orang tahu kelebihan azan, mereka akan berebut-rebut nak azan. Tapi jangan pula pergi kat masjid rampas mikrofon di Bilal. Itu adab kita ni, basic dia adab dia. Situ dah ada Bilal lantikkan, dah ada imam lantikkan. Bertumbuk dengan Bilal pula. Kita kena berebut. Nabi kata, ini kelebihan azan. Yalah, itu azan ni surau yang tak ada Bilal ni, ni rebut. Semua pakai undur ke belakang. Yang ni boleh rebut. Bila azan jadi imam, itu tak apa. Tapi kalau tempat yang sudah ada sultan dilantik oleh pihak pemerintah, kita jangan rampas kuasa situ. Sebab itulah orang Melayu kita dengan adab dia. Pengalaman saya lah pergi di 1-2 tempat, bila dah qomat, kalau kita tu nak dijemput jadi imam dia. Kadang-kadang kita pergi ceramah tempat dia nak suruh imam. Lepas bila tu qomat, siap dia pegang mikrofon, siap salam dulu. Salam pun salam lah. Itu namanya salam tu macam kita peralihan kuasa lah. Mau dia bagi mikrofon. Pernah sekali tu saya nak ambil mikrofon, dia tak bagi. Dia nak kepitkan. Wah, ngasam tu bilang. Dia siap kepitkan tu. Dia baru dia bagi. Boleh tahan juga protokol dia ya. Kita kena ingat lah, itu dia punya standard tempat dia lah. Dan kita duduk tempat orang kan. Jangan kita terus ke depan. Makruh. Hadis ni mengajar kita jangan jadi imam di tempat kekuasaan orang lain, kecuali dengan izin imam setempat. Walaupun suara kita bagus, kita qari Quran ke, kita ni suara Arab ke, adab dia begitu. Walaupun dia imam Mekah, datang masjid kita, tengok imam tu imam Jawa pula. Jangan imam Mekah takkan buat begitu sebab dia baca hadis. Coba kita kena sedar dirilah. Sebab imam Mekah tu dia qiraat 10, kita pula jenis qiraat yang ke-11. Siratal ladzina ngam-ngam. Malu kat imam Mekah tu. Bagi imam Mekah mikrofon jangan. Ini kadang-kadang imam Mekah belakang kita. Imam Mekah pun termenung, ini qiraat mana dia baca. Dia belajar 10 qiraat tu, kita pakai qiraat Jawa kita. Ngam-ngam tangalaihim. Menung imam. Mana qiraat dia baca. Allah, itu maksudnya lah ya. Jadi maksudnya walaupun kita suara bagus, kita imam masjid negara ke masjid negeri ke, di tempat orang tak boleh kita jadi imam untuk adab yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi dah ada, kalau dia lebih alim, dia lebih faham Quran, dia lebih faham hadis, bagi dia. Jadi kita pun sedari juga lah kan, yang datang belakang kita tu Maulana, Habib, Syekh daripada Azhar, Qari daripada Azhar Al-Sharif Mesir tu. Kita pun baca hadis ni,
takkan aku nak jadi imam kot. Dia lebih faham Quran, dia lebih faham sunnah, dia lebih dipanggil berusia. Bagi dia mikrofon tu. Itu nak ajar juga kita ni adab, atau adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebab apa? Sebab dia nak ambil tempat kita, tak boleh. Jadi kita sebagai pengurusi surau masjid tu kena fahamlah situasi begini. Jadi selepas ke imam, bagi laluan imam, ada syekh-syekh yang jadi imam, ya. Kalau tidak, tuan-tuan memang makruh kan. Lepas tu baru ni kami jemput musim Ramadan, baru ni imam daripada Palestin, Syria. Daripada seorang Palestin, Syria. Allah ada bacaan dia bagus. Barulah kita rasa selesa, dan imam pun selesa. Baik, sambung lagi. Dan Nabi sebut jangan duduk di tempat orang yang ada kehormatan, kemuliaan, melainkan dengan izin. Nak duduk kursi orang besar-besar ni kena izin. Di sinilah Rasulullah ajar kita protokol. Saya pernah hadir satu majlis di satu forum dengan Panglima Angkatan Tentera masa tu. Memang Panglima besar. Jadi kita nak hadir forum. Jadi dia pesan, Ustaz duduk kursi ujung sekali. Kalau kita tak faham, kita rasa kecil hati tau. Kenapa aku duduk ujung? Patut aku duduk tengah lah. Yang tengah tu kursi Panglima, kita Pangnam. Mana boleh duduk kursi dia je. Panglima, bintang-bintang banyak semua tu, bintang, paku apa semua tu kan. Jadi kita kena faham tu protokol dia tau. Jangan pula kita masuk Dewan Orang Selamba duduk tengah-tengah, mentang-mentang penjaga majlis hutan. Tak boleh. Dia ada protokol dia, kan? Ini apa dipanggil, dia punya tahap dia, Panglima dia ada General Manager dia, General Major General dia, dan ada tahap-tahap dia. Dia sedarilah kita bintang tak ada, kita pakai bulan dia. Itu namanya protokol. Sama juga kita di majlis event ini ada meja khas. Sama kita kenduri kahwin, mana boleh duduk kat meja utama tu, itu raja sehari. Duduk situ, kita datang, kenapa duduk kat meja pengantin? Mana boleh saya? Itu adab saya, adab. Jangan duduk di tempat orang, kehormatan orang, balikan dengan izin. Ini namanya Rasulullah ajar kita adab-adabnya. Lagi ni pun ada orang kadang-kadang salah faham. Kenapa kita nak beza-beza kan? Bukan soal beza, ni namanya dalam soal adab kita. Pada riwayat Imam Muslim yang lain, diletakkan pula yang lebih dahulu masuk Islam menggantikan yang lebih tua. Pada riwayat yang lain, yang menjadi imam bagi orang banyak ialah orang yang lebih dahulu membaca Quran, yakni orang yang awal lebih faham Quran. Apabila bacaannya sama, maka yang menjadi imam adalah yang lebih dahulu hijrahnya. Apabila hijrah pun sama-sama, maka yang menjadi imam adalah yang paling tua. Jadi ini nak sebut dalam bab sembahyang pun Nabi dah susun. Nanti Imam Nawawi ni ajar kita ini bab sembahyang, nanti dalam bab masyarakat, dalam bab kehidupan pun macam itulah. Kita kena susun hidup kita ni biarlah ada adab. Hadis yang kedua, wa anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi shalah wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyaliyani liyalini minkum ulul ahlam wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rawahu Muslim. Daripada Abi Mas'ud juga, perawi yang sama namanya Uqbah bin Amir Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata beliau, ya Rasulullah adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana. Bila nak sembahyang, Rasulullah akan pergi ke saf, Nabi akan meratakan, Nabi rapat-rapatkan bahu sahabat-sahabat yang sembahyang berjamaah.
Kemudian Nabi bersabda, istawu, maknanya samakan, wala takhtalifu, jangan bengkang-bengkok, fatakhtalifu qulubukum, nanti bengkang-bengkok hati kamu. Lihat ini, hendaklah yang mengiring saya orang yang lebih awal ahlam. Ulul ahlam ni maknanya orang yang lebih awal mimpi, dengan maksud dia balik lebih awal. Kemudian daripada itu, dan kemudian daripada itu. Apa maksud Nabi, tuan-tuan? Bagi tuan-tuan, ini Rasulullah nak ajar kita bagaimana memuliakan orang yang lebih berusia. Satu. Yang keduanya, Rasulullah nak ajar kita bagaimana kita nak membentuk saf sembahyang. Ini menjawablah soalan orang hari ini, salah tak kalau budak-budak duduk saf belakang? Tak salah, tuan-tuan, tapi Nabi dah ajar adab dia. Itu kita kadang-kadang suruh anak-anak duduk belakang tu, sebenarnya mengamalkan sunnah Rasul. Ya, saya pernah sekali jadi imam, budak belakang saya. Yang tua-tua mana? Tepi belakang. Tu kalau buat imam tersilap tu, budak tu nak naik ganti, belum tentu dia reti budak tu. Tak sekolah rendahan. Masalahnya ayah-ayah, tak apalah, biarlah, jangan beza-bezakan. Bukan soal beza, Nabi dah ajar kita. Masalahnya kita ni kadang-kadang lebih nak ikut faham kita sendiri. Bukan marah, bagi tahu. Iyalah budak duduk tepi tak apalah, duduk tepi ke duduk belakang ke, tak apa. Itu orang tua ke depan, ini yang tua-tua, engkau ke depan. Semua nak duduk belakang, yang duduk ni. Contoh. Kuliah tak apa Syekh, ni sembahyang. Allah, kuliah tak beri. Sebab saya pun kalau kuliah cari ini juga, kita belakang dah tak sama balance. Dulu bolehlah duduk lama gini. Ala kuliah. Nak sebut ni, itu Nabi dah bentuk dah baik. Tengok balik hadis ni ya. Dan dalam hadis ni kata Abu Mas'ud, yamsahu manakibana, Rasulullah pergi ke saf, Nabi betulkan bahu-bahu, Nabi rapatkan bahu. Hadis ini kata para ulama, di awal-awal Rasulullah mendidik sahabat macam mana nak betulkan saf. Kenapa Ustaz tak buat sekarang macam ni? Kerana memang di awal-awal orang Islam dia tak faham macam mana nak membetulkan saf. Betul tuan-tuan? Jadi Rasulullah pergi kat saf, Nabi pegang bahu sahabat, rapatkan. Dan memang kita buat, tuan-tuan tahu kami buat di mana? Kita buat di kampung Nasi. Sebab kita kata luruskan saf, dia beratur ke belakang. Sebab kan sekolah kan, betulkan barisan kan semua beratur ke belakang. Kampung asli, kita suruh betulkan barisan, tegak ke belakang. Itu yang kita kena betulkan. Bukan tegaknya tu, lurus macam ni. Baru dia faham. Jadi awal-awal Islam macam juga Nabi buat. Bila sahabat-sahabat dah faham, Nabi dah tak pergi kat saf dah. Nabi hanya bagi arahan betul dan rapatkan saf. Itu yang kita buat tu. Jadi dulu saya buat. Masa saya mengajar sekolah agama dulu. Dulu saya pernah jadi guru kafah. Sekarang tak boleh jadi guru kafah sebab saya ni jenis galang sikit. Saya sebat dia budak-budak tu. Lama dah tua ni, malah nak sebat, malah nak menjelit. Saya pun dah tinggalkan. Dulu masa saya muda-muda, memang kita pergi betulkan saf budak tu. Kita pergi kat saf tu macam ni, rapat. Cek belakang dia. Tu peringkat awal. Bila dah lama-lama kita jeling dia, betul kan? Betul. Tak betul ke? Cari pasal ni. Macam itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu kan? Jadi memang Nabi sendiri bertindak membetulkan sahabat-sahabat. Dan di sini kita faham antara saf yang bagus ialah bertemu bahu dengan bahu. Sebab itu kata Abu Mas'ud, yang sahu, Nabi pegang bahu kami mana kibaha. Nabi pun betulkan. Kemudian Nabi sebut istawu. Yang ni tuan-tuan nak jadi imam kena sebut betul-betul. Ada yang sebut sawu pula dia. Sawu pun ada. Bukan sawu. Istawu.
istawu. Maknanya betulkan oleh kamu sekalian. Istawu. Dia dengar Bilal saub pula. Ada yang saub, ada yang saub, macam-macam bahasa orang. Istawu. Jemaah saya lagi dahsyat. Ustaz, kebetulan ada budak OKU ni, Down syndrome, tempat saya nama dia Is. Ya kenapa Is tahu, yang lain tak tahu kah? Wah ngasam. Kenapa Is tahu? Dia rupanya dia gurau je. Yang lain tak tahu kah? Jawapannya bukan itu. Memang itulah yang disebut Is tahu. Satu kalau kita nak betulkan soft, kita kata istawu ataupun sawu. Itu bahasa Arabnya. Sawu sufufakum ataupun istawu sufufakum. Yang ada kitab boleh tengok situ kan, istawu. Kemudian Nabi sebut wala takhtalifu, jangan bengkang-bengkok. Fatakhtalifa qulubukum, nanti hati kamu pun bengkang-bengkok. Nabi kata jangan berselisih, nanti hati pun berselisih. Sebab itulah daripada hadis ini kita faham, kalau kita betulkan soft, hati kita akan bersatu. Tapi kalau soft kita tak betul, hati kita tak akan bersatu. Bukan saya sebut, Nabi sebut. Sehingga satu hari Rasulullah melihat ada seorang lelaki, dadanya terkedepan sikit. Nabi kata sama ada kamu betulkan soft ataupun kita ni tak bersatu. Dada dia ke depan, bukan perut ke depan. Memang dada dia bidang ke depan, menunjukkan dia depan soft. Nabi kata sama ada kamu betulkan soft ataupun kita tak bersatu. Kita ni berbeza-beza. Di situlah diajar kita betulkan soft. Dan kalau saya nak tengok orang sini bersatu tak bersatu, saya tak boleh tengok macam-macam, saya tengok soft je kan. Kalau soft tonton betul, memang tonton bersatu hati. Sekian dimaklumkan. Iya, saya banyak tengok tempat orang, tengok soft dia. Bengkang-bengkok, orang sini mesti tak ngam. Iya, saya percaya dengan sabda Nabi, jangan bengkang-bengkok, nanti hati kamu membengkang-bengkok. Ya, patut tengok tempat tuan-tuan. Kalau tempat tuan-tuan tak rapat, bengkang-bengkok, memang orang sini tak bersatu, itu je. Okey. Waktu saya beri warning orang taman saya, sekarang alhamdulillah. Warning je, kalau nak bersatu, betulkan soft. Itunya. Baik, kemudian Nabi kata, hendaklah yang berada di belakang saya ni ulul ahlam. Ulu ni orang yang mempunyai ahlam. Ahlam ni macam tonton mimpi basah lah. Kita panggil mimpi basah, mimpi Laila Majnun. Maknanya orang yang lebih awal balik. Itulah dalil belakang imam ni kena orang yang besar-besar, bukan budak yang belum balik tu. Yang lebih awal balik, ulul ahlam. Maknanya ulu yang lebih awal ataupun yang mereka ni orang yang lebih dewasa awal sikit. Dia awal dewasa dia. Makna dia lebih awal balik. Untuk lah, orang dewasa lah. Ya, wan nuha. Nuha tu orang yang cerdik sikit. Ini letak budak-budak yang pang-pangalang belakang imam. Itu dalil menunjukkan belakang imam ni dan soft pertama ni cari orang yang lebih dewasa. Wan nuha, Nabi kata nuha ni orang yang pandai sikit, yang lebih pandai sikit. Waktu antara nama-nama yang bagus kita beri pada anak ialah nuha. Nuha ya. Tak ada pula anak perempuan tak bagi nuha ni. Nak kena kahwin lain nampak. Wan nuha ya. Nuha ni budak orang cerdik. Baik. Ahlam jangan tuan. Ahlam ni banyak orang berangan dengan ahlam. Orang mimpi itu ahlam dipanggil. Mimpi basah biasa dipanggil ahlam. Baik. Kemudian Nabi kata, kemudian soft berikutnya summal ladina yalunahum. Kemudian daripada tu maknanya yang bawah sikit, belakang. Di situlah nas dalil kita faham budak-budak duduk belakang sikit.
Ya, biar yang dewasa depan. Itu tajuk kita tadi, adab macam mana muliakan orang tua tadi. Baik, timbul soalan sebagai penutup. Kalau budak-budak tu sudah masuk soft lebih awal dan sudah angkat takbir, adakah boleh kita pindahkan dia ke belakang? Jawapannya, kalau dia sudah angkat takbir dan dia memang semayang betul, haram kita ganggu dia. Biarkan dia di situ. Tapi kalau dia begini, semayang macam anak budak-budak yang Cina, yang tu jentik dia, tarik engkau belakang, tu boleh pindahkan. Bukan marah tu. Masalah bapak dia suruh duduk ke sebelah. Ini bukan marah bapak ni. Ingat bapak ingat bawa anak yang belum balik tu, bawa anak yang kecil, tetap belakang. Itu kena ingat ya. Sebab Nabi dah ajar kita macam mana menyusun saf. Ataupun kalau bawa anak-anak kecil, duduklah tepi sekali. Tepi lah. Ini kadang-kadang ada tengah saf. Kalau budak tu semayang betul, kita haram pindahkan dia. Tapi kalau dia semayang pusing itu belakang, itu semayang waktu korek sebelah belakang, yang budak ni kita heret belakang tak apa. Sebab memang dia memutuskan saf. Dia akan memutuskan saf jemaah. Tapi kalau dia semayang tertib, ada saya tengok budak yang bagus tertib dia. Yang tu kita boleh ganggu. Itu hak dia. Cuma itu kalau dia sudah mula bertakbir. Tapi kalau sebelum dia mula takbir dan ada ruang dipanggil orang tak ramai, kita sebagai imam pun tak boleh nak elak lah. Kita suruh dia masuk soft. Tapi kalau orang ramai, tak salah kalau imam kata budak-budak kecil boleh tak duduk di belakang, bagi pak cik depan. Ini nas dalilnya. Nabi kata, Nabi susun sebab memuliakan orang yang lebih dewasa, yang lebih awal balik. Itu namanya meletakkan seseorang biarlah kena pada tempat. Jadi para jemaah yang rahmati Allah, saya kata supaya itu yang dapat kita bincangkan pada tengah hari ini berhubung dengan macam mana adab yang kita sebut nak mengikut akhlak Rasulullah SAW. Jadi inilah akhlaknya Rasul dalam menyusun saf dan menyusun masyarakat. Jadi jangan kita terkeliru dengan paham kita. Sebab hari ini saya tengok banyak yang buat atas paham masing-masing. Terutamanya mak ayah yang bawa anak yang kecil-kecil itu duduk sebelah dia. Ya, kadang-kadang mengganggu orang sembahyang, kadang-kadang dipanggil memutuskan saf sebab budak tu sembahyang tak betul. Kalau nak bawa juga, pesan saya satu je, duduk di belah tepi ataupun ajar anak tu biar sembahyang betul. Jangan bagi anak dia sembahyang main-main. Kadang anak dia melompat sana, melompat sini, kejap-kejap tinggalkan saf, dah kosong saf sebelah. Kan datang pula anak dia. Kita nak marah anak orang, kita jentik kan dengan anak orang. Marah pak dia pula. Itu masalahnya. Masalahnya kita ni telah menyebabkan nanti fadilat saf tu. Dia sembahyang ni ada fadilat saf depan, ada fadilat merapatkan saf, dia ada fadilat inilah yang memungkinkan kita dapat 27 kali ganda. Kalau tidak, tak dapat apa kita berjemaah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Sekadar itu saja, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.